Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash dalam e-tuition. So dalam video sebelum ni saya telah menerangkan tentang mata dan juga telinga, betul? Okey. So hari ni saya akan menerangkan tentang rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Tetapi saya ingin terangkan tentang hidung, lidah dan juga kulit. Dan saya akan terangkan juga hubung kait antara organ deria dengan kepekaan terhadap kombinasi rangsangan. Okey. So, pertama sekali saya dah lukis cantik ni. Tengok kat sini saya nak menerangkan tentang hidung. Okey, tentang hidung. Okey, so hidung ini adalah organ deria yang menerima rangsangan daripada bahan kimia yang terdapat dalam udara. So, atas rongga nasal kita terdapat sel deria. Okey, ini adalah rongga nasal, kita punya rongga nasal terdapat sel deria. Sel deria. Nampak tak? Okey, nampak terdapat sel deria. Dan sel deria ni terdapat reseptor bau. Dekat sel deria terdapat reseptor bau dan juga kita ada dekat sini saraf lah, saraf yang menghubungkan sel deria kita ataupun reseptor bau kita kepada otak. Okey, nampak? Kemudian reseptor deria inilah yang mengesan bau yang terdapat dalam udara. So, macam mana mekanisme bau? Okey. So, apabila kita bernafas, apabila kita bernafas, bahan kimia tadi tu dekat reseptor bau kita mempunyai mucus. Okey. Apa fungsi mucus ini? Dia akan melarutkan bahan kimia yang ada dalam udara. Selain daripada itu, dia juga untuk menghalang bakteria, habuk daripada masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Tapi dekat sini untuk reseptor bau, fungsi dia juga untuk melarutkan bahan kimia yang terdapat dalam udara. Jadi bila bahan kimia tadi dah melarut dalam reseptor bau kita, barulah reseptor bau kita boleh merangsang impuls saraf dan menghantar ke otak. So dia akan hantar ke otak bau-bauan yang kita bau tadi. Okey. So untuk pengetahuan awak, bila kita bau satu benda dalam jangka masa yang lama, bau itu akan hilang. Sebab apa? Sebab kita dah tak bau dah benda tu. Bukan kita tak bau, maksudnya kita dah tak bau benda tersebut. Sebab apa? Sebab kita punya reseptor bau berhenti untuk menghantar impuls kepada benda yang sama. Contohlah awak bau benda yang busuk. Bila lama-lama awak bau benda tersebut, awak akan kurang rasa busuk. Sebab apa? Sebab hidung awak bukan dah imun, dia dah berhenti menghantar impuls saraf kepada bau yang sama. Okey, itu adalah untuk mekanisme bau. Senang sahaja. Okey, awak kena ingat bahan kimia yang ada dalam udara dilarutkan oleh mucus. Mucus tadi berada dalam reseptor bau dan dia akan menghasilkan impuls. Okey, impuls akan dihantar ke otak. Senang sahaja. Okey, kemudian saya ingin terangkan tentang lidah manusia. Okey. So, lidah manusia, dekat lidah manusia kalau awak perasan, dekat awak punya lidah ada benda-benda yang kecil tu berbentuk macam ni. Yang ini kita panggil tunas rasa. Okey, dalam setiap tunas rasa mempunyai reseptor rasa. Okey, dalam setiap tunas rasa mempunyai reseptor rasa. So, semakin banyak tunas rasa dekat lidah kita, semakin banyak reseptor rasa yang ada dekat lidah kita. So, kalau tunas rasa awak rosak, automatik awak punya reseptor rasa pun akan berkurangan. Sebab tu kadang-kadang orang tua, dia punya reseptor rasa dah banyak rosak. Sebab tu dia tak boleh nak rasa manis, nak rasa masin,
So kalau awak perasan nenek-nenek ni dia suka makan benda yang sangat manis, sangat masin. Sebab apa? Bila dia makan macam kita, orang yang normal, dia akan rasa tawar. Sebab apa? Sebab tunas rasa dia dah banyak rosak. Okey, mungkin disebabkan oleh makan benda yang terlalu panas ke. Okey, bila tunas rasa rosak, reseptor rasa pun berkurangan. Okey, ingat. So, macam mana mekanisme rasa ni berlaku? Awak kena ingat, okey. Untuk lidah sama juga, okey. Kita dalam bahan makanan mempunyai bahan kimia, okey. Jadi macam mana mekanisme rasa ni berlaku? Okey, so bila kita makan, kita akan kunyah makanan. Dan untuk pengetahuan awak, dalam mulut awak ada air liur. Air liur ni bertindak macam mucus yang ada dalam deria bau. Okey, so air liur tadi tu akan melarutkan bahan kimia yang ada dalam makanan, dan reseptor rasa tadi akan menghasilkan impuls dan hantar kepada otak. Senang saja. Dan untuk lidah kita, okey, terdapat macam-macam jenis rasa yang kita boleh. Majornya lah, yang paling utama kita boleh rasa pahit, manis, masam, masin, umami dekat lidah kita. Okey. So ini hanyalah cakap rasa yang utama lah, yang paling kuat. Okey. So itu adalah mekanisme untuk rasa. Mudah saja kan? Okey. Dan last sekali kita ada kulit. So saya dah terangkan hidung dan juga lidah, dan saya akan terangkan kulit pula yang terakhir. Okey, untuk kulit, untuk pengetahuan awak, kulit kita ada 3 lapisan, terdiri daripada 3 lapisan, iaitu lapisan pertama epidermis. Okey. Lapisan kedua di sini kita panggil dermis. Dan lapisan ketiga adalah tisu lemak ataupun lemak. Okey, dekat kulit awak ada lemak. So, tisu lemak ni dia berlainan untuk setiap orang lah. Kalau lemaknya tebal, lagi tebal lah tisu lemaknya. Okey, so untuk pengetahuan awak, dekat kulit kita terdapat 5 jenis reseptor. Okey, meja dia kulit untuk menerima sentuhan, rangsangan dia. Tetapi dekat kulit kita ada 5 jenis reseptor. Apa reseptor-reseptornya? Saya akan terangkan sekarang. Okey, pertama sekali dekat sini kita ada reseptor sakit. Okey, reseptor sakit. Apa fungsi reseptor sakit? Okey, reseptor sakit ni peka terhadap kesakitan, macam awak terluka ke. Okey, sebab itu dia berada berdekatan dengan epidermis. Walaupun awak tergores sikit, awak akan rasa sakit. Sebab apa? Sebab reseptor rasa ni berdekatan dengan epidermis. Fungsi dia untuk menyelamatkan kita daripada bahaya. So awak cepat rasa sakit. Bukannya tunggu pisau tu toreh dalam sampai lemak baru rasa sakit. So bila dah kena epidermis je, awak dah rasa sakit. Okey, kemudian kita juga ada reseptor sentuh. Ini kita panggil reseptor sentuh. Okey, reseptor sentuh fungsinya adalah peka terhadap sentuhan ringan ataupun tekanan yang ringan. Okey. Dan selain daripada itu, reseptor sentuh ni juga untuk mengenal pasti sesuatu objek. Okey, tekstur sesuatu objek. Contohnya macam bulu dia lembut ke, kasar ke, lagi apa? Tak sekata ke, itu adalah untuk reseptor sentuh. Okey, ataupun biasanya untuk orang yang buta, dia sangat memerlukan reseptor sentuh ini untuk tulisan Braille. Dia tak boleh membaca kan, so dia menggunakan reseptor sentuh dia untuk mengetahui tulisan Braille. Tulisan Braille tu yang ada titik-titik tu. Kalau perasan dekat lift biasanya ada Braille lah. Okey, rumah semua ada lift kan, kecuali rumah awak, rumah bawah lah. Okey, kalau perasan dekat mall ke, kat lift, okey, mesti ada tulisan Braille. Okey, kalau awak sentuh, awak akan rasa biji-biji tu kan. Okey, so orang yang buta dia menggunakan tulisan Braille lah untuk membaca. Jadi dia sangat bergantung kepada reseptor sentuh di hujung jari. Kemudian kita ada reseptor panas. Yang ini
reseptor panas. Dia sangat peka terhadap kepanasan ataupun kenaikan suhu. Okey, itu adalah fungsi reseptor panas. Dan kita juga ada reseptor sejuk, iaitu dia berfungsi dia sangat peka terhadap kesejukan ataupun mengesan penurunan suhu. Okey. Dan last sekali awak ada reseptor tekanan. Okey, apa fungsi reseptor tekanan ni? So, reseptor tekanan dia sangat peka kepada tekanan yang sangat kuat. Macam kena hempap ke, kena siku, kena cubit. Itu adalah reseptor tekanan. Okey, faham? So, kita dah habis dah 5 organ deria kita. Okey, tadi saya dah janjikan saya ingin menerangkan pula hubung kait organ deria manusia dengan kepekaan terhadap kombinasi rangsangan. Jadi, setiap satu organ deria kita ni, okey, dia berhubung kait antara satu sama lain. Okey, ada beberapa lah dia sangat memerlukan antara satu sama lain. Okey, dan hubung kait organ deria ni jelas kelihatan apabila fungsi salah satu deria berkurang. Okey, bila salah satu deria berkurang, lagi satu deria itu akan kurang peka. Okey, sebab tu kita panggil hubung kait, dia akan kurang peka. Jadi contoh aktiviti yang menunjukkan hubung kait tersebut, pertama sekali kita ada deria rasa dan juga deria bau. So dekat sini contoh aktiviti yang awak boleh jalankan. Okey, awak tutup mata kawan awak. Awak letaklah tutup mata pula. Awak tutup hidung mata lah. Obviously awak tutup mata kawan awak. Awak tutup hidung kawan awak. Okey, jangan tutup hidung, maksudnya sebelum kita buat tes makanan. Contoh awak letak keripik lah. Keripik, lagi apa, masak lemak, kari. Sedapnya saya puasa ni kan. Okey, so awak tutup mata dia, awak sebelum dia rasa awak tu picit hidung dia supaya dia tak dapat bau makanan tersebut. Jadi biasanya orang akan susah nak agak benda tu makanan apa. Okey, sebab apa? Sebab deria rasa dan deria bau ni berkait rapat. Kalau awak bau benda tersebut, lagi senang awak nak rasa. Maksudnya senang awak detect rasa benda tu makanan apa. Okey, sebab tu biasanya orang yang demam ataupun selsema, okey, bila terlalu banyak mucus dekat hidung, okey, bila kita makan, mucus tadi tu menghalang reseptor bau tu daripada melarutkan bahan kimia yang ada dalam makanan tadi tu. Jadi, so bila tak bau, awak akan rasa makanan tu tawar, tak sedap. Okey, sebab itulah diorang berhubung kait antara satu sama lain. So kalau awak sesama, awak akan rasa makanan tawar. Okey, ataupun tips biasanya untuk budak-budak dia tak suka makan ubat sebab dia cakap ubat tak sedap. Jadi biasanya mak ayah dia akan tutup hidung budak tu bagi makan ubat. Jadi dia akan tak rasalah rasa ubat tu. Kadang-kadang orang besar pun ada buat. Saya pun selalu buat macam tu sebab saya tak suka makan ubat yang cair. Dan juga ubat batuk kan, tak sedap kan. Kalau ubat batuk kanak-kanak tu sedap. Dia rasa strawberry lah, dia rasa apa lagi, blueberry lah. So tapi macam kita kena makan ubat yang pure ubat tu. So kadang-kadang sebelum saya makan, saya akan tutup hidung sebab saya tak nak bau ubat tu dan saya nak kurangkan rasa yang kurang enak daripada ubat tersebut. Itu adalah tips ya. Jadi deria bau dan juga deria rasa dia berhubung kait. Kemudian kita ada deria pendengaran dan deria penglihatan. Okey, biasanya ini aktiviti yang kita main dalam game ni. Nek si bongkok 3. Awak tutup mata kawan awak, lepas tu awak kena tepuk. So kawan awak kena cari awak kan, ataupun aktiviti yang awak boleh buat dalam kelas. Okay, awak tutup mata kawan awak dan awak suruh kawan awak teka bunyi tepukan awak daripada mana. Okay, bila awak tutup mata, awak hanya menggunakan kedua-dua belah telinga awak, ataupun kita panggil ini sebagai pendengaran stereofonik. Okay, so kawan awak akan lambat memberi respon bunyi tersebut daripada mana. Awak boleh try dekat rumah pun boleh. Time PKP ni kan, tak buat apa-apa, boleh main dengan adik-adik. Try tutup mata dia, awak tepuk, suruh dia teka kat mana bunyi
tersebut. Ada belah kiri ke kanan ke, biasanya awak akan lambat sikit lah untuk teka. Sebab apa? Sebab penglihatan dengan telinga awak berhubung kait antara satu sama lain. Okey, dan kita ada pendengaran stereofonik, iaitu menggunakan kedua-dua belah telinga kita. Okey, biasanya orang buta dia sangat bergantung kepada pendengaran stereofonik sebab dia tak boleh melihat. Jadi telinga dan sentuhanlah sangat berguna kepada mereka. Okey, dia sangat bergantung kepada deria pendengaran dan juga sentuhan. Dan kita juga ada deria sentuh dan deria penglihatan. Okey, sentuh dan juga penglihatan. Okey, contohnya macam apa? Kalau awak tak boleh melihat benda tersebut, okay, bila awak sentuh satu benda, awak akan tak dapat bayangkan bentuk benda tu macam mana, betul tak? Okay, so penglihatan dengan sentuhan ni sangat bergunalah. Okay, contohlah saya, biasanya orang buat aktiviti ni yang letak kotak. Okay, awak dekat belakang kotak tu, orang letak benda dalam tu dan awak kena sentuh, teka benda dalam kotak tersebut. Ini aktiviti yang awak boleh lakukan lah. Jadi kalau biasanya awak tak boleh nampak benda tersebut, biasanya kalau orang yang ada fobia ni, dia akan ingat benda yang dia takut dahulu. Sebab apa? Sebab mungkin ada tekstur dia berkaitan dengan benda yang dia takut. So dia tak boleh nak agak benda apa yang dalam kotak tersebut. Tapi kalau contoh awak pegang benda yang awak nampak, awak tak akan rasa takut dan awak tahulah apa yang awak pegang. Macam benda yang contoh awak rasa benda berbulu, boleh jadi kucing, boleh jadi apa lagi, boleh jadi berus gigi, berus mandian. Awak tak tahu. Jadi deria sentuh dan deria penglihatan sangat diperlukan antara satu sama lain. Okay, dan tetapi untuk orang buta, mereka tiada penglihatan, deria sentuh lah yang mereka depend, maksudnya dia orang sangat memerlukan deria sentuh ini. Okay, so hari ni kita dah belajar apa? Kita dah belajar hubung kait deria manusia dengan kepekaan terhadap kombinasi rangsangan, dan saya juga telah menerangkan 3 jenis organ deria, iaitu hidung, lidah dan juga kulit. Okey, saya harap awak fahamlah. Dan untuk ketiga-tiga organ deria ini dia sangat pendek dan sangat ringkas. So jangan risau, tak susah. Saya dah janji nak bagi awak faham. Saya rasa awak fahamlah. Okey, so jangan lupa follow eTution. Okay, jangan lupa komen dekat bawah ni untuk lebih banyak video-video daripada saya. Awak nak request, nak terangkan balik pun jangan risau, nak terangkan lebih terperinci pun boleh, jangan risau, untuk awak semua boleh. Awak boleh komen dekat bawah ni. Jangan lupa follow eTution. Jangan lupa turn on notification dekat YouTube. Okay, mungkin kalau ada video baru, awak lah orang pertama yang akan dapat tahu. Dan jangan lupa sebarkan video-video kami. Jangan lupa minta kawan awak subscribe juga. Okay, sebab tak rugi pun kongsi ilmu dengan orang. Okay, kan orang cakap kalau kita bagi 1, kita dapat 10. Kita share 1, kita dapat 10 ilmu. Belum-belum lah nak share ilmu dengan orang lain. Okay, so kita pandai sama-sama. Okay, so itu saja daripada saya, Miss Ash. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi dalam banyak lagi video. Jangan risau. Okay, jangan lupa subscribe. Bye guys. Assalamualaikum.